Yang saya kasihi Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa dan juga pegawai masjid, seterusnya tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi peluang, Allah bagi ruang untuk kita terus istiqamah dengan kuliah-kuliah, dengan majlis-majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menambahkan hidayahnya kepada kita sekalian. Malam ni tuan-tuan, sebelum kita sambung kuliah sirah kita ni, kita ulang satu doa yang ada dalam buku yang kita muat dalam buku ni, doa salat hajat. Kita dah ulang dah. Saya ni, harapan saya, doa-doa yang dimuatkan dalam buku ni ada tak banyak pun, ada 10 pun, 10 11 gitulah. Ini jadi amalan dalam kehidupan kita insya-Allah. Seperti doa salat hajat. Kita minta sendiri, kita baca doa ni tuan-tuan setiap kali kita ada hajat, dan hajat kita ni tak berhenti-berhenti, hari-hari kita berhajat sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca doa ni tuan-tuan di muka surat 251. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birr was salamata min kulli ithm, la tada' li dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ulang-ulang tuan-tuan. Tak apa tengok, tak apa tengok, hari-hari baca, hari-hari sembahyang hajat, hari-hari minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memulakan doa tersebut, salah satunya dengan doa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Sekali lagi kita baca, la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birr was salamata min kulli ithm, la tada' li dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Masya-Allah. Lagi ujungnya kita baca sekali lagi. Semoga kita ulang-ulang walaupun lama-lama sekali, boleh ingat dan kita boleh amalkan insya-Allah dalam kehidupan kita. Malam ni muka surat 154, tajuk kita Perang Sawiq. Perang Sawiq. Okey. Sawiq ni apa dia tuan-tuan? Dari sudut bahasa dulu kita nak tahu. Sebab Sawiq ni bukan minyak sawit. Bahasa Arab, sin waw ya qaf. Sawiq ni, kalau dalam ni saya terang juga, tapi yang lebih terperincinya ialah nama sejenis makanan, huwa ta'am al-masnu' ghaliban min daqiqil hintah. Sejenis makanan yang diperbuat daripada tepung gandum. Buat daripada gandum, tepung gandum, dan dimakan selalunya wa tu'kalu ma'as siman. Makan dengan keju, dengan mentega. Dimakan oleh orang Arab, awil asal, ataupun dimakan kadang-kadang dengan madu. Lagu mana resipi yang duk tanya saya lah tuan-tuan. Lagi pakat ambil resipi pula lagi nak jual depan ni kan, tak payah, saya pun tak tahu. Okey. Wa hiya min al-at'imati al-qabilati lit-takhzin. Jadi makanan ni bila dimasak oleh orang Arab, makanan ni boleh simpan lama. Sebab tu dibawa dalam peperangan ni. Sebab dia kita masak-masak boleh bawa lama. Kalau kita macam kita orang Melayu bukan bawa sambal lah kot, apa nama? Kan bilih buat sambal pergi Mekah
sebulan bertahan. Maka tu lah. Dia jenis lagu tu lah lebih kurang sifat makna perkataan sawiq yang kita nak baca cerita perang yang diberi nama oleh ulama-ulama sirah dengan nama perang sawiq. Sawiq tu ialah makanan tadi yang diperbuat daripada gandum yang boleh dibawa tahan lama, makanan ini. Sebab tu dia bawa dalam perang. Dia pergi makan abang dia sebulan, 2 bulan tahan makanan ni. Makan tu lah. Okey. Jadi apa cerita perang ni tuan-tuan? Perang sawiq ni pendek cerita dia, bukan banyak mana pun. Okay. Perang ini terjadi pada 5 hari bulan Zulhijjah tahun kedua Hijrah, iaitu 3 bulan selepas perang Badar. Perang Badar. Jadi perang Badar bulan apa? Ramadan bulan 9. 9, 10, 11, bulan 12. Bulan 12 bulan Zulhijjah. Sebab kita tuan-tuan orang Melayu duk guna Disember tahu bulan 12, November tahu bulan 11. Tapi sebut Zulqa'dah, sebut Syawal, tak tahu bulan berapa, tak boleh nak sebut. Sebab apa? Sebab tak guna. Itu saya terang lah tuan-tuan kan, tajuk tu kan. Macam mana mesyuarat ada lagi? Setuju tak cadangan saya? Tak tahu lah, kita lupa bila ahli-ahli parlimen semua ni kan. Okey. Jadi 3 bulan ya lepas perang Badar. Dan perang Badar ni sebagaimana yang kita ceritakan di sini dan sebagaimana yang tuan-tuan maklumi, perang yang sangat tragis. Trauma bagi orang-orang Arab Quraisy. Menangis hari-hari. Menangisi kematian para pembesar, para pahlawan Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy. Abu Jahal pun mati dalam perang Badar. Umayyah bin Khalaf aduk seksa Bilal dulu, mati Bilal dalam perang Badar. Uqbah bin Abi Mu'ayyid dan ramai 70 orang Nabi lempak seorang-seorang masuk dalam telaga, mati. Jadi balik ni pakai 2 riau. Sampai Abu Sufyan yang dilantik untuk menggantikan Abu Jahal mengetuai pentadbiran Mekah ni keluarkan larangan, tak dibenarkan menangis. Orang Arab ni teriak ni tuan-tuan, satu budaya mereka kalau berlaku kematian dia panggil niyahah. Ria ni bukan macam kita ria. Kita ria merah mata pakai sepet hitam. Itu trend orang Melayu kan. Arab tak, dia punya gaya teriak dia tu tuan-tuan, duduk tang padang pasir tu, ambil padang pasir buah dari kepala, tarik rambut, tepuk dada, koyak baju, mencerit derai-derai. Jadi tuan-tuan bayang kalau satu Mekah jadi gitu. Huduh tuan-tuan, memalukan orang Quraisy. Dah lah kalah. Sampai sebulan 2 riau riau pitanu duk teringat Abu Jahal, duk teringat orang tu, duk ingat pemuka Quraisy yang mati ni kan. Jadi sampai Abu Jahal kata ni benda tak lebih. Abu Sufyan dia keluar arahan haram lah kalau kita orang Melayu, orang Islam kan, tidak dibenar. Mamnu' al-buka' 'ala al-mayyit, mamnu' an-niyahah, tak boleh. Tak bagi sebab apa? Satu benda tu menyebabkan orang tak lupa, orang duk menangis. Tu yang terjadi, punca yang terjadi perang Sawiq. Dia bermula daripada kisah perang Badar. Abu Sufyan sangat kecewa, feras dia. Sebab dia tak pergi pi. Kau ingat tak cerita perang Badar itu? Abu Sufyan ni, walaupun dialah yang mengutus Damdam bin Amr al-Ghifari untuk pergi bagi tahu Abu Jahal di Mekah bahawa mereka nak diserang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta mereka bersedia keluar mai serang umat Islam yang mungkin merampas barang dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan. Tapi Abu Sufyan ni kan dia berjaya menyelamatkan kafilah dagang tu, dia ikut laluan lain, selamat. Bila selamat dia tulis surat sekali lagi kepada Abu Jahal, tak payah mai, aku selamat dah, barang kita semua okey, tak payah pi. Tapi Abu Jahal ketegang. Abu Jahal nak pergi juga, dan Abu Jahal kata kita pergi, dan setelah kita menang nanti kita akan berpesta di sana. Dia bawa arak atas berapa puluh ekor unta, bawa penyanyi-penyanyi, sebab pergi tu confident menang lah, sebab mereka ramai. Abu Sufyan dah habaq dah. Dalam surat tersebut tentera Muhammad ni dalam lingkungan 300 orang, sebab dia bilang tai unta. Ingat lagi, dia bilang tai unta tu banyak, jadi dia pergi 1,300 orang. Jadi dia rasa
habis kacang lah. Bukan 3-0 kalah, lebih pada tu kan kalah. Tahu-tahu pipi kalah. Jadi Abu Sufyan ni dia kecewa sangatlah, sebab nasihat dia tak didengar. Dia pi juga, pi mati habis, bungkui buat Quraisy pada ketika itu. Jadi Abu Sufyan sangat kecewa atas kekalahan mereka dalam perang Badar. Perahnya tambah pula tengok orang duk teriak tu kan, bang teriak, bang ni menangis, teriak berjemaah kan, bukan seorang-seorang, pahala 27 kali ganda boleh. Jadi menyebabkan orang luar mai tengok Mekah. Bila orang mai kan, masuk Zulhijjah, masuk bulan haji, orang mai buat haji, duk tengok orang Quraisy duk teriak. Tu yang Abu Sufyan buat keluar arahan supaya mamnu' mamnu' al-buka, tak boleh menangis, tak boleh, malu kat kabilah lain, menjatuhkan lagi imej Quraisy di mata kabilah-kabilah lain yang datang untuk mengerjakan haji pada bulan Zulhijjah. Abu Sufyan ni oleh kerana terlalu kecewa, sedih atas apa yang berlaku, dia bernazar. Dia ngaji fiqh aku tu, belajar bab nazar ni. Tuan-tuan ngaji ya? Bab fiqh, bab bernazar, hukum hakam bernazar. Abu Sufyan pun boleh bernazar. Kita tak guna syariat ni, tak patut lah tuan-tuan lain. Kita tak mengaji di sekolah, tak mengaji langsung. Sekolah budak-budak tak tahu apa itu bernazar. Bersumpah pun tak tahu. Dia kalau di universiti fiqh berkenaan dengan dua ibadat ni, satu nama sumpah, satu lagi nazar. Selalunya di universiti-universiti pelajar yang belajar syariah, daripada satu semester mereka akan belajar fiqhul aiman wan nudhur. Khas mengaji cara nak bersumpah, macam mana nak kata wallahi wabillahi wa tallahi. Kan ada cara, bukan boleh suka-suka. Tobat panah lintang, semua orang Melayu dulu-dulu dah buat kan. Tak ada. Dalam Islam dia ada cara dia nak bersumpah. Hak tu pun kena belajar. Sama juga nak bernazar, kena belajar juga. Bukan boleh nazar kau suka-suka. Kita nazar, kalau anak aku dapat mana, dapat masuk UAE ni, aku nak cukong kepala. Tu lah dia tahu nazar, cukong kepala. Sah tak tuan agak-agak. Jadi kalau masjid kita belum ada lagi kuliah tajuk tu, buat. Dulu tuan-tuan ingat tak, zaman Anwar Ibrahim, boleh anak buat lagi no? Zaman Anwar Ibrahim masuk penjara tu kan, berapa kali tuan-tuan tengok isu bersumpah ni, sumpah di masjid tu, sekali lagi bersumpah ni pula. Tu semua geng-geng tak mengaji ya tuan-tuan. Tak ada siapa ajar, sumpah ikut dahnya. Pergi muhung depan Mekah, yang buat-buat macam video di Mekah ya, video tu. Bukan saya nak suruh sokong siapa-siapa, ada yang duk syak ni, saya nak ajak tentang fiqh tu. Pasal apa jadi lagu tu? Pasal saya tak mengaji, saya tak belajar. Dia sumpah, orang pun percaya, dah bersumpah ni kan. Saya tengok wallahi wabil, orang semua percaya, sesat habis. Pasal tengok tu pun semua tak mengaji bab sumpah. Bab orang Melayu duk apa nama, duk bernazar cukong kepala, cat kepala pada, bernazar berjalan daripada Raub pi sampai Kuala Lumpur. Mik mana tu? Orang reka, bila ilmu ditinggalkan, orang akan reka agama ni, saya ikut suka dia. Menjadi tanggungjawab pihak masjid lah. Dah Allah amanahkan kepada kita dapat masjid segak-segak lagu ni. Dapat jawatan pula, jadi jawatan kuasa kan, walaupun tak tolak jenuh, tolak lah, tapi dia bagi juga. Amanah Allah bagi atas kepala kita, kena fikir bagi masyarakat kita tahu. Tidak pun bagilah satu kuliah tajuk tu 2 kali ke, bagi orang, oh tahu dah macam ni cara nak bernazar dalam Islam. Ada ke orang mana telefon saya, perempuan ada telefon, dia kata ustaz, bini saya, suami saya, dia bernazar nak menikah seorang lagi. Saya tak bagi, dia bernazar, saya nak bagi. Macam kata lah dia kata. Bijak tak suami itu tuan-tuan? Macam sadiq juga orang kan. Jadi kesimpulan dia kena belajar bab tu. Tak tahulah tuan-tuan nak fatwa lagu mana soalan tersebut, dia main tanya tuan-tuan kan. Dia buat kuliah tu bagi kita tahu.
Ni Abu Jahal pun bernazar. Abu Sufyan, dia bernazar. Apa nazar dia tuan-tuan? Iaitu dia bernazar tidak akan membasuh kepalanya kerana berjunub sehingga dapat menyerang umat Islam di Madinah Al-Munawwarah. Mana dia geram sangat kita kalah ni kan. Dia bernazar, ulama kita tafsirkan makna dia tak mau basuh kepala ni dengan dua. Satu, dia tak akan mandi wajib. Dua, dia tidak akan sentuh isteri dia, maksud dia. Maksud dia tak akan sentuh isteri dia selagi aku tak berjaya pergi serang umat Islam di Madinah, tuntut bela sekurang-kurangnya terhadap apa yang berlaku kepada kita. Dia punya beban, dia punya marah. Saya cenderung pada pendapat yang kata maksud dia ialah bukan tak mau mandi tu, dia tak akan sentuh isteri dia apa jadi pun. Sampai bila? Sampai dia boleh serang Madinah. Mana dia akan serang lah Madinah, kok mana pun. Dia nak bunuh juga orang Islam seorang dua kalau boleh, apa jadi pun. Tak bagi puas hati juga dia. Jadi apa yang Abu Sufyan buat bila dia bernazar lagu tu tuan-tuan, dia pergi sungguh. Tengah 3 bulan, masuk bulan Zulhijjah, mana bulan orang pergi buat haji tu. Maknanya bulan ni bulan haram ke bukan tuan-tuan? Ingat bulan haram bulan apa? Ni kalau kira PDP kal apa nama? Gagal saya ni, anak murid tak boleh jawab, cikgu salah. Rejab lagi, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ni bulan tak boleh perang. Mana tak boleh salah ni. Menyerang orang dalam bulan-bulan haram tak boleh. Dulu depa pernah protes, ingat lagi tak? Depa pernah protes umat Islam dalam Sariyatun Nakhlah yang berlaku pada bulan Rejab tahun 1 dulu ni. Depa main protes sebab orang Islam tersalah, pergi bunuh orang daripada 2 orang, seorang. Amru bin Al-Hadrami mati dalam serangan tersebut. Depa main protes sampai turun ayat Quran, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Depa main tanya kamu wahai Muhammad tentang bulan haram, awak boleh perang dah ke? Boleh serang kami dah ke? Boleh bunuh orang ke? Kata agama hampa bagus sangat. Sampai dia protes betul sekali. Memang dia jaga, orang Arab ni sangat menjaga kemuliaan dan kesucian bulan-bulan haram ataupun bulan-bulan mulia 4 bulan tadi ni. Tak boleh perang. Tapi lah dia serang dalam bulan apa dia serang ni? Zulhijjah. Maknanya dia protes tu sebab tu peluang, senjata politik untuk menjatuhkan nama baik Islam. Walaupun dia buat lama lah, cuma bila orang buat ya marah tu, dia guna isu tu apa kan, untuk lebay saja ya kan, dia kata kat umat Islam pada ketika itu. Beliau telah keluar bersama 200 orang tentera, tak banyak lah, ke Madinah. Pergi senyap-senyap. Mana serangan ni serangan hendap kepada umat Islam, yang penting boleh balas ya. Nak boleh kalahkan umat Islam, dia tahu dah dia tak mampu. Dan cuba meminta bantuan Huyai bin Akhtab. Siapa Huyai bin Akhtab ni tuan-tuan? Ketua kabilah Bani An-Nadir. Jadi ketua kepada kabilah Bani An-Nadir. Keturunan Huyai bin Akhtab ni tuan-tuan ialah keturunan Nabi Harun alaihi salam. Mana silsilah dia tu silsilah yang bersambung sampai kepada Nabi Harun alaihi salam. Ni Huyai bin Akhtab ni anak cucu Nabi. Mana kalau pak penakannya Nabi Musa alaihi salam lah. Mana kita tahu? Sebab anak dia Safiyah binti Huyai ini akhirnya akan menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang apa? Bani Quraidah. Ada perang Ahzab, perang Bani Quraidah, bukan perang Khaybar. Minta maaf tersilap tuan-tuan. Dalam perang Khaybar nanti bulan 7 tahun yang ke-7 bulan Muharram, Nabi menikah dengan Huyai bin Akhtab, dan memang dia keturunan, diperakui dia keturunan, dia adalah keturunan daripada Nabi Harun alaihi salam. Okey. Jadi ini keturunan Nabi. Jadi Yahudi ini tuan-tuan yang nama Huyai bin Akhtab ni, dia ketua Bani Nadir. Bila minta bantuan dia tolong. Dia kata aku tak mau cerai pasal dengan Muhammad.
Pasal apa? Satu, tuan-tuan, diperakui bahawa Muhammad ni orang yang sangat jujur. Maknanya dia bila dia tanda tangan piagam Madinah, Sahaifah Madinah dengan Nabi SAW, dia tengok Nabi kita tak pernah membelakangkan. Bila apa pun ditunaikan setiap isi kandungan perjanjian tersebut. Nabi amanah, dia tak mau cerita. Dan yang keduanya ialah kerana baru-baru tak lama sebelum lepas pada ni, tuan-tuan, ada orang-orang Arab, orang-orang Yahudi yang dihalau keluar daripada Madinah kerana cuba usik umat Islam, iaitu dalam perang Bani Qainuqa. Tengok muka surat 149, kita baca dah sebelum ni. Jadi dah ada kabilah Yahudi yang cuba buat honang dalam Madinah. Nabi halau keluar habis daripada Madinah. Jadi dia tak mau cari pasal Bani Nadir. Dia kata kami dua elok, kami tak mau lah. Hang mai saya lagi tahu kat Muhammad, habis kami lingkup kami kan. Nak mai tumpang tidur pun dia tak bagi, tuan-tuan kata Huyai bin Akhtab ni. Walaupun dia Yahudi pada ketika itulah. Okay. Tetapi ditolak. Tapi ada juga Yahudi hak jahat ni, nama Salam bin Mishkam, Yahudi, orang kaya di sana, antara orang yang berpengaruh di kalangan Yahudi. Dia terima kedatangan Abu Sufyan, dan dialah yang bagi tahu kepada Abu Sufyan lubang-lubang nak masuk ke Madinah, kok mana apa yang mereka boleh buat. Ni Salam bin Mishkam ni cukup jahat dia ni. Jadi bila dia bersembunyi, 200 orang tu bersembunyi di tempat ataupun di di perkampungan Salam bin Mishkam ni. Bila malam Abu Sufyan bersama tenteranya menebang dan membakar kebun kurma di kawasan bernama Al-Urayd. Dia pun nak masuk serang Madinah, tak berani, takut pula lagi. Jadi apa dia buat? Dia buatlah satu hendak untuk nak tunaikan janji dia ataupun nazar dia tadi ni. Dia pergi, dia tebang pokok-pokok kurma di kawasan tersebut, hak boleh bakar, dia bakar habis, tuan-tuan. Lagi apa dia buat, tuan-tuan? Mereka juga membunuh 2 orang sahabat Ansar. Sahabat yang duduk tu, mereka malam kan, tak tahu apa-apa yang berlaku, duduk jaga kebun kurma di kawasan tersebut, dibunuh oleh Abu Sufyan dan juga tentera-tenteranya. Lepas mereka bunuh 2 orang ni, dia buat orang kira berjaya dah lah untuk tunaikan sumpah dia yang dia buat, sumpah dia bernazar tadi ni. Dia pun lari balik. Apabila berita ini sampai kepada umat Islam, Nabi dapat tahu pengkhianatan, pencerobohan yang dilakukan oleh Abu Sufyan terhadap umat Islam di Madinah Al-Munawwarah. Nabi terus digan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetuai sepasukan tentera Islam mengejar penceroboh. Oleh kerana Nabi sendiri yang mengetuai serangan terhadap Abu Sufyan, nak kejar penceroboh yang ada ni, sebab tu dia masuk dalam kategori ghazwah juga, bukan sariyah. Sebab sariyah ialah yang Nabi tidak pi, Nabi hantar sahabat-sahabat pi. Ni Nabi sendiri yang mengetuai serangan ataupun kita kata tindakan terhadap Abu Sufyan dan juga tentera-tentera orang Quraisy yang berjumlah 200 orang tu. Jadi orang panggil, ahli-ahli sejarah menamakannya dengan Ghazwatu As-Sawiq. Perang Sawiq. Awak nama Sawiq lagi kita tengok, tuan-tuan. Panji-panji Islam, bendera. Perang apa-apa mesti ada bendera dulu ni. Itu syiar yang tak boleh ditinggalkan. Panji-panji Islam dipegang oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi SAW radhiyallahu anhu, semasa melarikan diri. Jadi Abu Sufyan ni bila dia dapat tahu umat Islam serang dia, lihat Madinah pula kawasan umat Islam, dia mesti kita cepat tempat kita. Abu Sufyan baru nak keluar, mungkinlah lambat sebab bukan kawasan depa kan, pi tani silap, pi kok ni tak kena kan. Jadi pada ketika duk lari tu, oleh kerana depa bawa makanan banyak, makanan yang nama as-sawiq tadi ni, makanan yang diperbuat daripada gandum tu banyak, nak lari dah dengar dah Nabi Muhammad duk ligan depa, menyebabkan oleh kerana makanan tu masih banyak, perjalanan depa jadi lambat. Dia arahkan tentera-tentera Quraisy pada buang-buang makanan tersebut, lempak supaya depa dan lari meninggalkan kota Madinah Al-Munawwarah dengan segera nak balik ke Makkah Al-Mukarramah. Abu Sufyan dan tenteranya melemparkan gandum sawiq tadi, makanan-makanan tadi itu yang dibawa sebagai bekalan makanan mereka. Walaupun umat Islam tidak dapat menjejaki tentera musuh, mereka tak boleh tinggal dengan hilang, tak jumpa juga. Abu Sufyan dah cepat dia lari dan tiba di Makkah Al-Mukarramah. Nabi berhenti, tak terus serangan tersebut.
Cuma apa yang mereka jumpa tuan-tuan, mereka jumpa sawiq, pesepah. Banyaklah 200 orang punya makanan. Berapa guni dia bawa kita pun tak tahu lah tuan-tuan. Jadi Nabi SAW suruh pakai ambil lah, dia pakai kutip semua sawiq yang dibawa oleh Abu Sufyan dan dilempang oleh Abu Sufyan tersebut, dia ambil oleh umat Islam. Jadi oleh kerana itulah perang ni tuan-tuan dinamakan oleh ahli-ahli sejarah umat Islam dengan nama perang sawiq, mengambil sempena peristiwa dia lempang makanan-makanan tersebut. Baginda sallallahu alaihi wasallam melantik Abu Lubabah radhiyallahu anhu sebagai penggantinya di Madinah semasa ketiadaannya. Tiap-tiap kali peperangan bila Nabi keluar, Nabi tinggal Madinah, Nabi tak keluar lagu tu terus. Nabi akan tinggal. Siapa yang akan memangku jawatan Nabi sebagai pentadbir kota Mekah untuk menguruskan apa-apa hal yang mungkin berlaku semasa ketiadaan Nabi. Sebab Nabi pilih tak tahu, mungkin seminggu, mungkin 2 minggu, mungkin sampai sebulan. Tak pasti apa yang akan terjadi. Jadi Nabi tinggal Abu Lubabah yang ambil jawatan ini. Dan ini tuan-tuan kena ingat, ada benda penting nanti ujung nanti kita akan tahu pasal apa disebutkan juga oleh ulama-ulama tentang pengganti-pengganti Nabi ataupun kita kata pemangku-pemangku jawatan Nabi setiap kali Nabi SAW meninggalkan kota Madinah Al-Munawwarah. Okey. Jadi para ulama kita tuan-tuan bila cerita tentang perang ni, sikit lah cerita dia kan, habis kat tu lah kalau nak cerita apa tuan. Jadi perang ni tuan-tuan, walaupun kita tengok simple dan ringkas, tapi ada beberapa faedah yang ditulis oleh para ulama tentang kesan daripada peristiwa ini. Jadi kesan daripada peristiwa ini tuan-tuan, dia menggambarkan tentang sifat sakit hatinya orang-orang Quraisy terhadap umat Islam, yang mereka ni tak akan berpuas hati lah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Di antaranya Allah kata wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Allah bang, depa ni kata Allah Subhanahu wa ta'ala sekali-kali akan senantiasa memerangi kamu. Ni saya nak baca ayat tuan-tuan dalam surah apa? Surah Al-Baqarah ayat 217 saat ni. Mereka akan senantiasa memerangi kamu. Wala yazaluna yuqatilunakum. Puak kafir Quraisy tu, walaupun kamu dah hijrah ke Madinah, kamu jangan ingat depa akan redha dengan kamu. Tak. Depa akan tetap memerangi kamu. Mereka akan berterusan memerangi kamu. Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Sehinggalah kalau boleh, kalau mereka mampu, mereka nak hampa balik jadi kafir balik lagu mereka. Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dia tak akan berhenti. Apa yang Allah kata ni betul. Baru 3 bulan, kalah dah pun tak, dia nak buat juga honak kepada umat Islam. Tak boleh banyak, dia nak buat sikit. Dia akan buat tentang berbuat ni. Jadi Allah sebut ni betul tak tuan-tuan? Betul. Jadi kisah ini juga tuan-tuan menunjukkan kekuatan umat Islam. Maknanya musuh sampai lari ni, mana musuh berani kan musuh takut? Takutlah lari. Dengar umat Islam keluar ya, lari bertempiaran. Sampai terpaksa lempar habis makanan yang dibawa. Itu dah satu sudut orang Islam rasa kuat. Macam kita main bola lah tuan-tuan. Main bola tengok apa belah sana tu semua tak main serang langsung, pakai duduk tiang gol belakang. Maknanya kita kuat dah kan. Keeper tidur tak ada buat apa. Maknanya kita kuat. Itu yang musuh sampai lari takut. Walaupun masa nak main tu tunjuk macam kemas sangat. Bila kita ligan sikit ya, acah sikit ya, depa lari bertempiaran balik ke Makkah Al-Mukarramah. Dan kesan daripada ini peristiwa ni tuan-tuan, bila tersebar berita Quraisy cuba main serang tapi lari balik, lari bertempiaran, pengecut, itu tuan-tuan menyebabkan kabilah-kabilah Arab yang tak masuk Islam lagi yang duduk di sekitar kota Madinah ni bertambah gerun mereka terhadap umat Islam di Madinah Al-Munawwarah. Mereka berlari. Maknanya kerajaan yang baru dibina oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ni bukan calang-calang kerajaan. Mana kerajaan
kekuatan tentera dia, sampai Quraisy pun, Quraisy kuasa paling besar di tanah Arab, takut kepada mereka. Jadi kabilah-kabilah lain berani nak pergi buat tak tahuan. Saja-saja mereka pula akan nak pergi duduk serang, tak berani ya. Itu kesan kepada peristiwa ini. Walaupun kita tengok cerita dia, ada apa cerita ni, tak ada apa pun. Tapi dari sudut politik umat Islam pada ketika itu, orang mula gerun dengan kuasa umat Islam. Menang perang Badar, halau Yahudi Bani Qainuqa daripada kota Madinah Al-Munawwarah bila buat tak tahuan kepada umat Islam, cuba nak bunuh. Nak benda itulah cerita yang kita baca hari itu. Ni pula mai serang, lari pula lagi. Itu semua menambahkan lagi kekuatan kepada umat Islam yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Walaupun usia kerajaan Islam yang dibina oleh Nabi baru tak cukup lagi 2 tahun. Sebab Nabi mai ke Madinah bulan apa itu ni? Bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal dah bulan 3. Ni dah baru masuk Zulhijjah. Jadi tak cukup 2 tahun lagi, tapi musuh dah boleh rasa keberadaan umat Islam pada ketika itu, tuan-tuan. Okey. Jadi saya ingat berkenaan dengan perang ni ada lagi dah nak buat. Dan itulah harta ghanimah, antara harta ghanimah yang diperoleh oleh umat Islam dalam peperangan ini. Dan dalam setengah kitab menyebutkan juga pada bulan ini juga, bulan Zulhijjah ni juga, tahun yang kedua Hijrah ni, salah seorang sahabat yang sangat dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia, iaitu Sayyidina Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Dan dialah orang Muhajirin yang pertama di Madinah Al-Munawwarah, dan dialah orang pertama yang disemadikan di perkuburan Al-Baqi'. Siapa dia? Sayyidina Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Idh waqafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala dafnihi. Nabi sendiri yang pergi menguruskan pengkebumian jenazah dia. Kemudian Nabi letakkan seketul batu, wa wada'a hajaran 'inda ra'sihi. Tak, satu ketul batu di ujung kubur Uthman bin Mad'un, kay yumayyiz qabrahu, untuk Nabi nak cam ni kubur Uthman bin Mad'un. Daripada situlah yang kita duk bubuh batu nisan tu, ambil daripada cerita ni lah. Pasal apa nak bagi cam, ni kubur Uthman bin Mad'un. Kita lah tuan-tuan, kalau buat gitu pakai tak tahu juga lah kan, kubur ketat pun nama Allah lagi kan. Nak bagi tahu ni kubur siapa, Nabi ziarah. Dan wa hadhihi min sunanid dafni fi asy-syari'atil islamiyah, dan ni adalah sunnah, mana kita letak tanda bagi kita cam kubur sahabat kita yang telah meninggal dunia. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi ziarah perkuburan para sahabat ni, iaitu Al-Baqi'. Kadang-kadang Nabi ziarah belah malam, tuan-tuan. Kita pergi belah malam tak puan nak berani, pergi dah siang-siang pun jadilah, kan. Lagi orang duk terkejut ni apa semua kubur apa pula kan. Okey tuan-tuan, saya tak mau terus dah tajuk perang Dhi Amar ni. Saya nak menyebut tentang beberapa perkara. Yang pertama tuan-tuan ialah kita pihak Yayasan Amal Malaysia sedang buat kempen untuk sumbangan derma banjir di Pakistan, dan saya rasa masjid tuan-tuan pun buat kempen tersebut. Jadi kita akan pergi dalam masa terdekat ni insya-Allah untuk kita sampaikan bantuan kepada umat Islam yang terjejas di negara Pakistan akibat banjir yang melanda di Itu yang pertama. Yang kedua, saya ulang lagi berkenaan dengan kempen akikah. Jadi saya ajak semua umat Islam, kita pakat-pakat hidupkan sunnah tersebut. Kerana apa tuan-tuan? Anak-anak kita, anak-anak muda khususnya yang mendirikan perkahwinan ni, ramai yang tak buat dah akikah ni. Pasal apa dia tak buat? Kerana mahal. Kambing mu ada 1,300 sekor, 1,200 sekor. Masak lagi tengah 2,000. Bila buat kenuri, takkan nak jamu kambing saja, hak pening kepala, hak depa kata kalau makan kambing kolesterol tinggi lah, macam-macam lah kan. Jadi kena sembelih ayam juga sikit. Jadi campur-campur api mai 2,000 kena habis. Jadi akhirnya anak-anak muda kita ni, dia nak buat rasa berat. Tok Wan bukan tak ada, tapi Tok Wan buat tak tahu. Tok Wan tu pun tahu kata nak anak tu duit tak apa nak ada lagi, tapi dia buat sengap. Dia tak tiru Nabi.
Nabi SAW dapat cucu Hasan dan Husain, Nabi buat akikah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Sayyidina Ali miskin. Kita baca cerita Sayyidina Ali miskin hari itu. Bila dia tahu anak menantu dia susah, dia lah buat. Ini Tok Wan duk fikir, ish, kalau buat akikah orang duk cadang nak pergi Turki dengan tu. Jadi biar cucu tak buat akikah. Tu tak kena tu. Jadi bagi yang tak mampu nak pergi Turki juga ke, terus anak buat dengan yayasan amal. Harga sama macam korban juga, baru 480 kambing. Takatlah lah. Mungkin sehari dua nak naik kan, sebab duit kita jatuh teruk lah, tuan-tuan tahu tak? 4.57 kan kemarin duit kita punya jatuh kan, dengan dolar. Jadi kemungkinan kalau nak naik pun 10-20 ringgit lah. Tak banyak pun. Bawah 500, 480 lah ni untuk buat akikah dengan yayasan amal. Tuan-tuan boleh hubungi saya atau mana-mana jawatan kuasa yayasan amal untuk buat akikah untuk anak-anak ataupun cucu kita ni kan. Tolong sebarkan maklumat ni kepada adik-beradik kita lah, supaya tak tertinggal sunnah ini. Dia nak buat, dia tak ada duit, jadi dia kata nanti tahun depan anak pula seorang lagi, jadi dua, pakai tak buat lah. Jadi rugilah kita tinggal sunnah besar ni tuan-tuan. Yang ketiganya, saya nak bagi tahu lagi kepada tuan-tuan, kami pihak yayasan amal ni kira nak minta derma rata kan, program korban. Hak tu kita buat program lah, wakaf Al-Quran. Dia tanya, awak tak cukup-cukup ke banyak orang kutip ni. Tuan-tuan tahu kita baru kutip sembilan ni dalam 300,000 lebih naskah Al-Quranul Karim daripada tahun 2018 sampailah dalam 300,000 naskah lebih sikit Kita target 1 juta. Dua ingat kot masa kami lancar kempen waktu itu, bahasa macam 1 juta sat ya. Payah tuan-tuan. Orang bagi 1 naskah, 2 naskah, tak apalah mereka bagi kan. Lepas tu pula bagi pula nanti Ramadan pula orang bagi. Makan hari-hari. Buat kebajikan ni buat sikit-sikit dah lah, bulan Ramadan jadilah dia kata. Jadi menyebabkan kita tuan-tuan, bila kita buat program ni, kita adalah sedikit margin yang kita dapat keuntungan daripada program tersebut. Lebihan tu yang kita boleh buat kebajikan-kebajikan lain yang kita salurkan kepada masyarakat. Kita beli ambulans kami bukan dapat sumbangan daripada mana-mana pihak, kita beli sendiri dan kita kenakan charge yang paling minimum berbanding dengan mana-mana yang ada, ambulans yang ada bagi orang yang kalau sakit sungguh dan juga orang yang asnaf, kita bagi percuma ya. Itu ambulans yang kita ada, kita boleh pergi tengok di pejabat yayasan amal. Jadi kita buat lagi, kita tubuh koperasi lah ni tuan-tuan. Kita masuk bidang perniagaan. Pasal apa? Kita nak jana pendapatan tersebut untuk last ni kita pulangkan balik kepada masyarakat. Orang yang perlu katil pesakit hospital, mai jumpa kami, kita bagi percuma saja bagi yang tak mampu. Katil pesakit tu, katil yang boleh pusing tu. Siapa sakit, tak mana ada mak menakan tuan-tuan ke, tok menakan ke, yang perlukan katil tersebut, beritahu. Kita akan pergi hantar ke tempat tersebut, kita tolong pasang bagi. InsyaAllah katil-katil. Dan banyak lagi lah yang kita buat. Dan yang terbaru lagi tuan-tuan, kita buat keluar 2 produk pula. Bukan nak berniaga dalam masjid dah, tapi nak bagi tahu lah ni produk umat Islam yang dikeluarkan oleh pihak Yayasan Amal Malaysia. 3 produk. Satu Amal Frozen. Frozen kita dah ada ada burger, kita ada berbola ayam, berbola daging, kopi pun ada orang tuan-tuan. Kemudian kita buat juga baja apa dah, baja pun jual. Sebab hasil jualan lebihan tu kita masuk ke tabung Yayasan Amal Malaysia, Yayasan Amal yang jadi stokis di bahagian utara ni. Dan yang seterusnya ialah yang malam ni saya bawa ke tuan-tuan, bagi tuan-tuan tengok dulu benda-benda, iaitu minyak zaitun. Kita bawa minyak zaitun ni daripada negara Morocco, extra virgin olive oil. Yang sat lagi kalau tuan-tuan nak rasa, pergi tunggu di belakang tu, kita bagi rasa dulu malam ni. Nak beli nanti cari Ustaz Hafiz. Bayang kat Ustaz Hafiz kalau nak ambil malam ni pada tu suruh bayang lah, tak mau jualan berlaku dalam masjid ni kan. Tuan-tuan tengok dulu, rasa dulu, nanti bayang kepada Ustaz Hafiz. Bila-bila tuan-tuan nak, tuan-tuan order dengan Ustaz Hafiz. Dan minyak kita, minyak yang tuan-tuan boleh tengok kelainannya dengan minyak-minyak zaitun yang lain, insya-Allah. Yang mana minyak zaitun ni minyak yang sebenarnya Allah sebut dalam Al-Quranul Karim sebagai minyak yang penuh keberkatan. Moga-moga membantu kita jaga kesihatan kita dan sebagainya. Dan bila tuan-tuan membeli dengan Yayasan Amal ni,
sebenarnya tuan-tuan juga insya-Allah dapat pahala kebajikan juga, sebab segala untung tu semuanya kita akan bagi kepada kebajikan umat Islam di negara kita insya-Allah. Khususnya kita di Kedah ni, di Kedah lah kita fokuskan kebajikan-kebajikan yang kita buat tersebut. Lagi tuan-tuan boleh pergi rasa di luar sana insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu dulu kuliah saya pada malam ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah silap, yang kurang dan yang lemah itu daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.